Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap, yang dikasihi Tuan Guru Mursyidul Am, yang dikasihi yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Adik bin Awang, Presiden PAS, yang dihormati para wakil ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat, yang dihormati para perwakilan dan pemerhati daripada seluruh negara. Ada beberapa perwakilan yang membahaskan ucapan dasar Presiden yang bertajuk adil, prihatin dan berkebajikan, yang menyentuh tentang peranan PAS terhadap masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam. Dalam ucapan dasar Tuan Guru Presiden ada disentuh tentang keadilan kepada bukan Islam, dan sentuhan ini adalah perkara yang sangat serius dan perlu diberikan perhatian. Di dalam Al-Quran ada disebut dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi-saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Lepas ini insya-Allah baca ayat Qurannya sekali. Di dalam ucapan saya di konvensyen DSPP, saya telah menyentuh tentang perkara ini dengan mengambil kata-kata Tuan Guru Presiden PAS sebelum ini dalam menafsirkan tentang adil menurut Islam. Menurut Tuan Guru, adil adalah salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat ketuhanan yang maha suci daripada segala kekurangan. Bahkan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat zalim. Malah keadilannya tiada berbandingan dan ialah salah satu daripada nama-nama terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diwajibkan juga berlaku adil sekalipun terhadap musuh yang paling dibenci, seperti mana terjemahan Al-Quran yang saya bacakan tadi. PAS telah dibayangkan sebagai parti yang anti orang yang bukan Islam oleh pihak lain, khususnya dengan pihak yang cemburu dengan keutuhan dan kekuatan PAS yang semakin diterima oleh rakyat Malaysia, khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Bagi saya, kalau masih menuduh PAS ekstrim kepada orang bukan Islam, mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya musuh politik yang sengaja mencipta persepsi untuk mencemar imej dan kewibawaan PAS di kacamata orang bukan Islam. Sikap PAS terhadap bukan Melayu sebenarnya telah diulang-ulang sejak sekian kali. Malah itulah yang dipertegaskan oleh Tuan Guru Presiden, termasuklah di dalam ucapan dasar Presiden yang menggambarkan ketegasan PAS terhadap aspirasi penyatuan ummah dan bersamaan dengan orang bukan Islam yang tidak ekstrim. PAS mencerminkan pendirian PAS yang tidak memusuhi orang bukan Islam seperti yang didakwa musuh politik. Walaupun dasar PAS adalah Islam, namun PAS tetap berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama, walaupun Islam berkuasa sepenuhnya di dalam pemerintahan. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Guru Presiden, PAS dan kesejahteraan hidup untuk semua kaum
dan agama di negara ini, dan telah pun berjaya dibuktikan pemerintahan ini di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, sehingga kini kami di SPP belum menerima apa jua laporan bahawa amalan penganut agama dihalang atau rumah-rumah ibadat dirobohkan ataupun kegiatan ekonomi disekat sehingga orang bukan Islam sengsara dan terseksa di bawah pentadbiran PAS. Tuan Pengerusi Tetap, tahun depan DSPP akan menyambut ulang tahun ke-20 dan mengambil kira bahawa 11 Mac 2004 adalah asas kepada penubuhan DSPP bermula dengan pelancaran kelab penyokong PAS oleh almarhum Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, yang kita sayangi adalah satu perjalanan yang panjang jatuh bangun DSPP dengan pelbagai catatan sejarah. Sudah pasti banyak mendewasakan DSPP untuk menjadi sayap PAS yang lebih kuat dan tersusun seperti mana yang telah diarahkan oleh Tuan Guru Presiden, supaya memperkemaskan sistem pentadbiran organisasi secara lebih sistematik dan efisien di semua peringkat. DSPP tetap akan menuruti dengan aturan dan peraturan DSPP yang telah menjadi panduan menggerakkan organisasi, dan kini DSPP sedia untuk melaksanakan pemilihan jawatan kuasa kerja khususnya peringkat kawasan dan tempoh 2 bulan selepas muktamad PAS dilaksanakan seperti mana yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa kerja PAS pusat baru-baru ini. DSPP di peringkat kawasan yang mencukupi syarat diberpandukan kepada aturan dan peraturan Dewan Himpunan Pendukung PAS akan mula mengadakan mesyuarat agung pada bulan Disember nanti. Ini adalah perkembangan yang sangat baik kerana kali ini ahli DSPP akan berpeluang untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka untuk sesi yang akan datang, insya-Allah. Tuan Pengerusi Tetap, di dalam ucapan Tuan Guru Presiden juga telah disentuh supaya PAS mestilah menjuarai isu rakyat dengan berkesan melalui sayap pemuda, muslimat dan DSPP untuk menguasai sokongan anak muda dalam melakukan perubahan. DSPP menyahut cabaran ini dengan menyedari bahawa kita tidak dapat lari dari menjadikan salah satu dari aktiviti yang perlu diutamakan di dalam DSPP adalah perkara yang berkaitan dengan kebajikan. Dalam masa yang sama, bukan saja kepada kebajikan rakyat, malah kebajikan ahli perlu kita diberikan keutamaan. Saya telah melontarkan cadangan di dalam konvensyen DSPP pusat pada minggu yang lalu supaya DSPP perlu bersedia menubuhkan sebuah yayasan yang dipantau oleh PAS pusat dan DSPP pusat pada sesi yang akan datang ini. Yang terakhir, Tuan Pengerusi Tetap, DSPP melihat bahawa arahan Tuan Guru Presiden supaya kita semua menggerakkan agenda berpaduan nasional melalui kerangka perpaduan ummah dan slogan Islam for All, khususnya bagi mendekati golongan bukan Islam, adalah satu cabaran baru untuk kami. Jika sebelum ini PAS memperkenalkan dengan slogan PAS for All untuk menarik sokongan seluruh lapisan masyarakat Malaysia untuk memberi sokongan kepada PAS, slogan Islam for All akan merupakan langkah yang lebih besar untuk PAS memahamkan rakyat Malaysia bahawa Islam menganjurkan supaya perlu berlaku adil kepada semua pihak
seperti mana yang ayat ke-8 dalam surah Al-Maidah yang telah saya bacakan di awal. Oleh kerana itu, DSPP minta supaya satu dokumen, satu kertas kerja yang lebih terperinci dapat disediakan oleh PAS Pusat supaya seluruh anggota DSPP memahami tujuan dan maksud yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Presiden. Tuan Pengerusi Tetap, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Harakah yang telah membuat liputan dan menyiarkan beberapa posting khususnya di dalam Harakah Daily berkaitan dengan ucapan saya dan perjalanan konvensyen DSPP pada minggu yang lalu. Begitu juga dengan Jabatan Penerangan PAS Pusat dan media arus perdana yang lain. Kita perlu terus berikan sokongan kepada media kita Harakah. Langanlah HD Premium atau Premium Harakah Daily. Hanya RM10 sebulan. Belilah Harakah cetak. Jika tidak kita, siapa lagi? Jangan sampai akhirnya nanti Harakah diarsipkan di Jabatan Arsip PAS. Dengan satu pantun, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Yang tua memberi nasihat, yang alim memberi amanat, yang kuasa memberi daulat. Terima kasih, Daun Keladi. Yang terakhir itu tak masuk lain. DSPP juga terbesar hati untuk menyampaikan cenderah hati kepada yang disayangi Tuan Guru Presiden selepas ucapan saya ini. Sekian, terima kasih. Nandri, Wanakam, Seseni. Terima kasih.